Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Kamil bin Ahmad kerana telah memberi peluang kepada kami untuk membentangkan tajuk kami, bangunan sejarah Kian Pupus di Telan Arus Pembangunan. Okey, kami daripada kumpulan 10. Nama ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Hafizuddin bin Emzari, Bon Siuling, Aliana Hazel anak Laming, Nur Hazirah binti Ehsan, Nur Aina binti Yusuf, Nur Syahila binti Abdul Aziz, Nurul Ain Natasha binti Alias, dan juga Nur Fazliana Iwanis binti Rifin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazliana Iwanis binti Rifin dengan nama matrik C20A1185. Okey, antara puncanya yang pertama ialah arus pembangunan kian meningkat dengan reka bentuk bangunan yang lebih menjurus kepada kecanggihan serta lebih menepati arus kemodenan zaman sekarang. Okey, yang kedua, tiada nilai cintakan warisan yang bersejarah kerana golongan masyarakat remaja sekini kurang didedahkan dengan keunikan bangunan pada zaman dahulu. Okey, yang ketiga ialah bangunan yang bersejarah dianggap tidak penting dan diabaikan oleh semua pihak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nur Hazirah binti Ihsan, nombor matrik C20A1315. Antara langkah-langkah penyelesaian yang boleh dicadangkan bagi masalah bangunan bersejarah Kian Pupus di Telan Arus Pembangunan adalah media massa, sama ada media cetak dan elektronik, perlu membuat dokumentari mengenai bangunan-bangunan bersejarah ini dan juga melancarkan kempen-kempen yang dapat meningkatkan kesedaran masyarakat untuk lebih menghargai dan menjaga bangunan-bangunan ini. Selain itu, mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah walaupun tempat itu mempunyai nilai komersial yang tinggi untuk membangun. Mengenakan tindakan undang-undang kepada mereka yang ingin merobohkan bangunan-bangunan bersejarah tersebut. Di samping itu, ibu bapa juga perlu memberi pendedahan awal kepada anak-anak mengenai bangunan-bangunan bersejarah agar mereka lebih menghargai bangunan-bangunan tersebut. Akhir sekali, memelihara dan memulihara bangunan-bangunan bersejarah agar generasi akan datang dapat melihat dan menikmati keindahan dan keunikan yang dibina. Hal ini dapat mengekalkan bangunan tersebut di samping dapat menarik pelancong dari dalam dan luar negara untuk melawat. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafizuddin bin Emzari bernombor matrik C20A1111 akan menceritakan tentang sumber yang digunakan untuk mendapatkan ilmu bagi mengenal pasti punca. Okay, sumber pertama yang kami gunakan ialah sumber internet seperti Google. Kami memperoleh banyak website-website menceritakan tentang bangunan sejarah dan sumbernya boleh dipercayai. Okay, sumber kedua ialah media massa. Media massa seperti akhbar dan televisyen banyak menceritakan tentang bangunan bersejarah. Okey. Yang ketiga, sumber kami gunakan ialah media sosial. Media sosial seperti Facebook, Telegram, Twitter banyak menceritakan tentang bangunan sejarah ini dan kami boleh banyak rujukan yang sahih. Okey, itu saja. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang tajuk apakah sumber yang digunakan untuk mendapat ilmu bagi menghasilkan cadangan dalam menyelesaikan masalah tentang mengapa bangunan sejarah Kian Pupus di Telan Arus Pembangunan. Kami telah mendapatkan sumber melalui internet. Ini kerana melalui internet kami boleh mendapatkan maklumat dengan lebih banyak dengan cara kami melakukan pembacaan dan melakukan kajian terhadap jurnal-jurnal yang dihasilkan oleh orang-orang yang berilmu. Hal ini demikian kerana kebanyakan orang yang berilmu akan menghasilkan jurnal dengan cara mereka akan membuat kajian dan mencari kebenaran terlebih dahulu sebelum menghasilkan jurnal. Dengan cara ini kami boleh mendapatkan cadangan yang tepat dan benar bagaimana cara untuk mengekalkan bangunan sejarah hingga kini. Selain itu juga, kami telah mendapatkan sumber melalui Google Form yang telah kami lakukan terhadap rakyat. Ini kerana kami ingin mengetahui reaksi rakyat
mengenai kajian yang telah kami buat. Dengan cara ini, kami boleh memastikan cadangan apa yang paling berkesan untuk rakyat mengekalkan bangunan sejarah sehingga kini. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Definisi kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan merujuk kepada kestabilan dan ketekalan dalaman ujian atau alat ukur dalam mengukur sesuatu konsep atau aspek. Menurut Mokhtar, kebolehpercayaan ujian boleh disebut sebagai darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu benda, sesuatu ciri atau sifat seseorang. Jenis kebolehpercayaan. Yang pertama, ukuran ketekalan dalaman. Yang kedua, ukuran kesetaraan dan kestabilan. Ketiga, ukuran kestabilan. Keempat, ukuran kesetaraan. Kelima, kebolehpercayaan pemeriksa. Kepentingan kebolehpercayaan adalah untuk memastikan bahawa jawapan yang dikemukakan oleh murid mencerminkan keupayaannya dan bukanlah disebabkan nasib. Terdapat beberapa kaedah mengenai pembangunan bersejarah yang digunakan dalam pemerolehan ilmu. Antara kaedah yang pertama yang digunakan adalah melalui sumber internet. Ini demikian kerana zaman moden kini yang penuh dengan pakar teknologi dan senang dalam penyebaran maklumat, termasuk dengan bangunan yang bersejarah. Hal ini akan terbukti dengan mengakses dalam internet seperti Google. Masyarakat juga dapat mengakses pada media massa seperti Facebook yang maju dan selalu digunakan pakai oleh remaja kini. Selain itu, kaedah yang digunakan dalam pemerolehan ilmu juga terdapat pada artikel dan akhbar yang dikeluarkan mengenai bangunan sejarah yang kian pupus di telan arus pembangunan. Hal ini kerana terdapat juga masyarakat yang tidak bergantung pada gadget seperti golongan orang tua. Pengetahuan dalam bangunan bersejarah juga akan didapati apabila seseorang masyarakat itu mengunjungi tempat tersebut dan bertanya kepada penduduk tempatan tentang sejarah bangunan. Hai, Assalamualaikum. Justifikasi yang tepat untuk memegang kepercayaan yang mengetahui idea yang boleh dipercayai dan tepat dan juga benar. Mengapa justifikasi dan rasional ini digunakan? Hal ini dikatakan demikian kerana pengkaji dapat mengkaji lebih mendalam dan mengetahui kebaikan dan keburukan sumber yang diperolehi oleh pengkaji tersebut. Kepentingan kepada pengkaji ialah pengkaji dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan lebih luas, bukan hanya dengan melayani Google Form dan bahan-bahan yang dibaca di internet. Malahan pengkaji dapat memperoleh sumber yang tepat untuk dikaji dan untuk dijadikan bahan rujukan. Kepentingan kepada masyarakat dapat mengetahui dan mengambil berat akan isu-isu yang berlaku di sekitarnya. Kesan jika sumber itu tidak digunakan, pengkaji tidak dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan pengkaji tidak dapat mengkaji secara menyeluruhnya. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Aina binti Yusuf. Nombor matrik C20A1202. Okey, bagi justifikasi dan rasional mengapa kaedah tersebut digunakan. Okey, pengkaji menggunakan kaedah kaji sidik melalui Google Form. Hal ini kerana dapat melihat jawapan daripada pelbagai jenis jantina, usia dan juga pekerjaan. Okey, pengkaji dapati seramai 62 orang telah memberi kerjasama dengan menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh pengkaji di dalam Google Form. Ada daripadanya merupakan kalangan pendidik yang semestinya sumber yang diberikan boleh dipercayai. Kaedah ini juga mudah kerana hanya perlu menghantar pautan melalui WhatsApp sahaja tanpa perlu pengkaji bersemuka.
Hal ini kerana negara kita sekarang kita ketahui negara kita sekarang dikenakan kawalan pergerakan disebabkan oleh penularan COVID-19. Okey, jawapan daripada persoalan juga akan mudah didapati dan ianya menjimatkan rasa. Sekian, terima kasih.